Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan baca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa والقاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyak syukur pada Allah Ta'ala atas rahmat nikmat Allah. Kita masih dihimpun oleh Allah SWT untuk berzikir kepada Allah pada malam ini, insya-Allah. Sebelum itu kita bagi tazkirah mengenai tazkiyatun nafs, iaitu pembersihan jiwa daripada kegelapan kepada cahaya, kepada nur, kepada keesaan Allah SWT. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung balik bab penyakit tercelanya dunia, kecelaan dunia. Kerana dunia ini hakikatnya adalah kerana cinta dunia. Kita cinta dunia menutupi Allah. Dunia itu menjadi hijab bagi Allah SWT. Allah mencipta dunia dan tidak pernah dipandang dalam yang kita baca minggu lepas daripada Syekh Yahya Ibnu Hamzah Al-Yamani. Allah mencipta dunia dan tidak pernah dipandang olehnya. Kerana kebanyakan manusia yang berada di dunia bila diuji oleh Allah Ta'ala memandang dunia, mencintai dunia tetapi tidak mencintai Allah. Allah mencipta dunia untuk menguji manusia, tetapi manusia ketika diuji banyak terhijab, sedangkan dunia itu adalah jalan-jalan kepada Allah, tetapi mereka menjadikan dunia ini sebagai hijab yang menutupi Allah. Maka sebab itu sejak dicipta dunia ini tidak pernah dilirik oleh Allah SWT. Kita sambung daripada kitab Syekh Yahya Ibnu Hamzah Al-Yamani ini. Kata Syekh, diriwayatkan pula bahawa ketika Nabi Sulaiman AS bersama rombongannya dinaungi burung-burung, jin dan manusia berada di sisi kanan dan kiri. Kerana Nabi Sulaiman ni menguasai jin kan, dan manusia. Dikatakan pengikut dia beribu dalam istana, kan? Dan jin juga dikuasai. Dan antara sebab Nabi Sulaiman menguasai jin kerana dia beramal dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi kalau kata guru saya dulu, kalau boleh beramal dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak kalau boleh tiap hari 786. Kalau tak boleh ambillah Bismillah 21 ke, ada Bismillah 5 kan. Macam-macam Bismillah, dia besar. Sebab kalimah Bismillah itu kun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dekat dalam situ semua tujuan. Kerana di situ Allah menamakan Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman, mencipta wujud yang menghimpun segala rahsia Allah di alam jabarut atau alam ketuhanan menjadi wujud di alam syahadah atau alam kharijah atau alam ciptaan. Untuk apa? Untuk Ar-Rahim. Rahim tu maknanya kita dapat memandang semuanya dari Allah dan dengan Allah. Orang yang mendapat rahimiyah itu orang yang dapat memandang kembali pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kurniaan Tuhan. Orang yang tidak mendapat tajalli rahimiyah, hanya mendapat rahmaniyah, kadang-kadang tertutup. Orang kafir, dia dapat semua surah rahmaniyah, tetapi tidak pernah memandang kembali kurniaan Tuhan. Kita kalau duduk pada makam itu, samalah kita dengan kafirun pada martabat batin lah. Islam pada nama, Islam pada jasad, tetapi pada batinnya memandang sifat dia dari dirinya dengan dirinya, kan? Nya tu kita bukannya Allah, kan? Jadi bila tidak dapat memandang dari Allah dan dengan Allah, yakni kurniaan Allah dan anugerah Allah dan ciptaan Allah dan rahmat Allah, maka tertutup, terhijab. Itu hina dunia itu kerana itu terhijab. Tapi Nabi Sulaiman dinaungi oleh burung-burung, jin dan manusia berada di sisi kanan dan kirinya. Lewatlah seorang ahli ibadah dari Bani Israel.
Orang itu lantas berkata kepada Nabi Sulaiman, demi Allah, wahai putera Daud. Nabi Sulaiman kan putera Nabi Daud kan. Engkau telah dianugerahi kerajaan besar oleh Allah. Nabi Sulaiman menjawab, sekali tasbihnya orang mukmin lebih baik daripada apa yang telah diberi kepada putera Daud. Nak kata Nabi Sulaiman menjawab untuk merendah diri lah. Orang mukmin, orang yang mukmin ni orang beriman lah. Kalau Muslim tu orang Islam lah. Beza tu. Sekali tasbih orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang mempercayai wujud Allah. Walaupun tidak diberi ilmu untuk penyaksian akan hakikat wujud, tetapi dengan hatinya dia wujud. Dia wujud pula. Dia percaya. Sami'na wa ata'na. Membenarkan dengan hati. Walaupun kalau nak dihujah, dia tidak mempunyai hujah yang mendalam tentang ma'rifatullah. Sekali tasbihnya orang mukmin, kata Nabi Sulaiman, lebih baik daripada apa yang telah diberi kepada aku, maknanya putera Daud. Sebab apa yang diberikan kepada putera Daud suatu saat akan lenyap. Kerajaan besar kan. Isteri dia 1,000. Nabi Daud, kalau tak silap saya 100. Nabi Sulaiman isterinya 1,000. Sedangkan bacaan tasbih akan kekal. Dalam hadis yang lain diriwayat bahawa pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca surah Al-Takatsur lalu bersabda, anak Adam sering memanggil-manggil hartanya, hartaku, hartaku. Kan? Duit. Zikir dia duit kan. Ya, bekerja untuk duit. Bekerja di tampukang, tak ada waktu untuk zikir, tak ada waktu untuk ilmu kan, majlis ilmu untuk dekat dengan Tuhan. Sebab zikirnya hartaku. Yang itu Syekh Abdul Qadir Jalani kata tu. Yang dalam satu waktu dulu pernah dipanggil untuk hadiri majlis bersama pembesar kan, bersama ulama. Dia tak nak pergi, tapi pemerintah paksa dia pergi, macam memaksa lah. Dia pun pergi. Tengok, dia tak suruh berzikir, dia tengok je. Dia tengok orang berzikir dalam majlis yang dijemput oleh pemerintah. Kemudian dia tak ikut campur lah. Kemudian ketika diminta untuk bagi tazkirah, dia menolak. Pemerintah ajak dia supaya baca tazkirah. Bacalah, bagilah nasihat kan. Dia tak nak. Tetapi pemerintah tu macam pushing lah, macam memaksa. Jadi dia pun bangun bagi nasihat. Dia kata apa? Kebanyakan kamu ini, dia kata menyembah Tuhan di bawah tapak kaki aku. Jadi ulama-ulama yang duduk dalam majlis itu merasa terhina kan. Seolah-olah Tuhan di bawah tapak kaki Syekh Abdul Qadir Jalani kan, hina tu. Tuhan apa ni, tak faham. Jadi tapi tak ada orang berani dengan Syekh Abdul Qadir ni sebab dia karamah besar. Pemerintah pun takut kat dia. Dia kata kun boleh jadi kan. Jadi orang takut lah. Jadi sama-sama rasa terhina, tapi dia komplain. Ulama-ulama pakat komplain kepada mufti kerajaan Baghdad. Dia duduk Baghdad kan. Lepas tu dipanggil. Mufti pun oleh kerana pemerintah pun cakap macam tu, jadi dia panggil lah Syekh Abdul Qadir Jalani. Apa maksud tuan berkata kan, engkau ni sebenarnya menyembah Tuhan di bawah tapak kaki aku. Dia kata, tuan tengoklah sendiri bawah tapak kaki saya ada apa kan. Tuan mufti tadi pun ikutlah kan. Bila dia buka tengok bawah tu ada dinar emas. Dinar emas, tahu maksud dia? Maknanya zikir kamu tu kalau tak kena duit, gitulah. Tak mari duduk zikir la ilaha illallah. Kita ni zikir duit. Kerja kita bukan, tak pernah ada masa untuk Allah kan. Yang dia utama bukan tak boleh bekerja, tetapi peruntukkanlah waktu siang. Allah dah sebut dalam Quran, aku cipta siang dan malam kan. Sebahagiannya untuk bekerja, Allah kata sebahagiannya untuk tidur, berehat, dan sebahagiannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita ni jangan zikirnya duit sampai tak ada masa untuk Allah. Maka anak-anak Adam sering kata ketika dalam hadis lain diriwayat bahawa pada suatu ketika Rasulullah membaca surah At-Takatsur lalu bersabda, Nabi bersabda, anak Adam sering memanggil hartanya, hartaku. Sama tadilah duit. Tidaklah kamu memperolehi bahagian dari hartamu itu selain apa yang kamu sedekahkan.
Maknanya hak kita sedekah itulah harta kita hak kekal. Itu kan ada hadis lain yang kata kepada para sahabat kan. Adakah di antara kamu pernah berjumpa orang yang mencintai harta si waris? Harta si waris? Maknanya harta kalau kita mati kan bagi sama orang yang layak untuk dapat harta kita kan. Maka sahabat berkata, mana ada ya Rasulullah, kebanyakan manusia mencintai harta mereka lebih daripada harta waris. Kalau begitu Rasulullah kata bersedekahlah. Kerana yang sedekah itu yang menjadi harta kita di akhirat. Sedangkan harta yang kita simpan tu mati je menjadi si waris punya. Kan? Jadi kita banyak simpan daripada membelanjakan infak. Jadi infak tu perlulah dalam hidup kita untuk plan. Walaupun RM1, RM2 satu hari. Kan, at least ada infak. Atau yang kamu makan, yang kata kamu sedekahkan kemudian kamu mengekalkannya. Maknanya kekal untuk kita bagi walaupun sedikit. Atau yang kamu makan kemudian rosak. Atau yang kamu pakai kemudian usang. Maka Nabi SAW bersabda, dunia ini adalah rumah orang yang tidak memiliki rumah. Dunia ini adalah rumah orang yang tidak memiliki rumah. Harta orang yang tidak memiliki harta. Hanya orang yang tak berakal sehat yang sibuk mengumpulkannya. Nah, kita ni kau kumpul harta sampai tak ada masa kan. Hanya orang yang tak beragama yang menyibukkan diri dengannya, kata Rasulullah. Hanya orang yang bodoh yang menghitungnya. Hitung duit berapa banyak dapat. Tak pernah hitung nama Allah. Hanya orang yang tidak berkeyakinan yang berusaha mengejarnya, kata Rasulullah. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memasuki waktu pagi dan perkara dunia menjadi perhatian besar dalam dirinya, maka dia tidak mendapat apa-apa dari sisi Allah. Dia justru akan sentiasa diliputi oleh 4 perkara. Yang pertama, rasa bingung tiada akhir. Kan? Bingung lah. Bingung semua. Pening. Buat dunia kan pening. Yang kedua, kesibukan tidak pernah selesai. Yang ketiga, rasa kekurangan yang tidak cukup-cukup. Tak cukup sama duit. Kan? Simpan 10 juta pun, 1 bilion tak cukup juga. Tak ada 1,000, bila dapat 1,000, kan? Maknanya rasa tak cukup juga. Bila dapat 10,000, yang tak ada 10,000 rasa nak 10,000. Bila Allah bagi 10,000 rasa tak cukup lagi. Kan? Yang keempat, angan-angan yang tidak pernah berujung. Kita berangan semua nak dunia ni. Tidak pernah berangan untuk nak Allah SWT. Usaha kita itu sepenuh hati kita tertumpu kepada zikir tadi. Allah, Allah. Tapi bukan Allah, Allah, duit. Kan? Jadi kita kena hati-hati dengan tipu daya dunia. Kan? Jangan terpesona keterlaluan. Dunia itu dicipta untuk kita menyempurnakan perjalanan kita kepada Allah SWT. Bukan dicipta untuk dunia. Kita dicipta untuk Allah. Kan? Kalau orang yang syariat dicipta untuk syurga, kan, kembali. Tapi kalau orang tarekat dicipta untuk Allah. Tauhid maksud dia. Beliau juga bersabda, wahai Abu Hurairah radhiyallahu an, maukah jika semua dunia ini aku tunjukkan kepadamu? Maka Abu Hurairah menjawab, tentu ya Rasulullah. Setelah itu beliau meraih tangan Abu Hurairah dan membawanya ke sebuah tempat sampah yang di dalamnya terdapat kotoran, sisa makanan, tulang belulang. Beliau lantas berkata, Abu Hurairah, sampai inilah yang menjadi perhatian dan angan-angan kalian. Tulang tanpa kulit, rumput kering, inilah yang sekarang kalian harapkan. Seperti inilah dunia yang selama ini kalian cari-cari. Padahal makanan seperti inilah yang kemudian dibuang dari perut mereka. Maknanya yang kita makan, kita cari duit tu, kan, banyak mana je makan sepinggan, kan. Paling banyak 2-3 pinggan. Tapi jadi apa akhirnya? Jadi najis, air kencing. Maka mengapa banyak orang masih tetap mempertahankannya? Sisa-sisa makanan ini bagaikan pakaian yang mereka kenakan. Namun kemudian angin meniupnya. Tulang ini adalah bekas tulang haiwan yang bisa mereka tunggangi di saat berpergian. Siapa saja yang menangis kerana dunia, maka menangislah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sementara itu kami terus menangis, bahkan semakin keras. Nak kata bahawa dunia itu adalah perempuan. Dalam Isra' Mi'raj kan, Rasulullah menggambarkan, Allah menggambarkan dunia itu sebagai wanita tua, kan, yang bongkok, yang
pakaian, barang kemas yang berat. Ya? Dan kita tetap menoleh. Tapi Rasulullah tak menoleh kan? Dia panggil. Tapi tetap Rasulullah tak menoleh. Kerana Jibril berkata, kalau engkau menoleh, pasti umat kau akan memandang. Itulah ibarat dunia. Nak kata. Perempuan tua yang kita masih terpikat. Itulah tipu daya dunia. Tetapi dia mempersona. Diriwayatkan bahawa ketika menurun Adam ke bumi, Allah SWT berfirman kepadanya, putera kehancuran dan anak keturunan, putera kehancuran dan anak kerosakan. Selanjutnya dalam suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim maknanya diberi musyaf-musyaf daripada kalam Allah, wahyu itu, kepada Nabi Ibrahim dikatakan, wahai dunia, begitu hinanya kamu di hadapan orang-orang yang dermawan. Meski kamu memperlihatkan keindahanmu di hadapan mereka. Sesungguhnya aku telah membuat hati mereka membenci dan mengusirmu. Aku tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih rendah daripada kamu di hadapanku. Aku tu Allah lah. Aku tu Allah. Engkau adalah makhluk hina. Suatu saat kamu akan binasa. Mana dunia akan binasa. Bahkan sewaktu menciptakanmu, aku yang Allah telah menetapkan agar kamu tidak akan selama-lamanya berada pada seseorang, dan tidak pula ada seseorang yang selamanya memilikimu. Jika orang yang memilikimu kikir, tahu kikir? Kedekut lah. Kikir macam, kalau bahasa Indonesia pelik kan. Kedekut. Jika orang yang memilikimu kikir dan pelik terhadapmu, dia merugi keranamu. Berbahagialah para dermawan yang hatinya tetap terang melihatku demi redaku. Kita ni kalau nak dapat cinta Allah, kita kena mujahadah untuk tidak mencintai dunia, kan? Antaranya menginfak, supaya latih tubi untuk kita ni tak terkesan dengan dunia. Infak, kan? Permulaan kan berat tu. Aku kerja di tampukan, tak pernah tidur. Sampai tak tidur malam, kan? Bagi ke orang, kan? Itu khidmat kepada Allah. Kerana mazhar Allah itu bukan selainnya Allah. Maksud dia ciptaan Tuhan. Berbahagialah para dermawan yang hatinya tetap terang melihatku, melihat Allah dan sifat-sifat Allah, dan demi redaku. Orang yang mencari redha Allah, kan, hati mereka tetap jujur dan istiqamah. Orang yang jujur dengan nak Tuhan. Kita ni kalau nak Tuhan tu biar jujur lah, kan? Bila baiat tu biar jujur, sebab kita janji dengan Allah, kan? Dan istiqamah. Istiqamah ni perkara yang besar. Rasulullah ketika mendengar ayat tentang istiqamah, beruban rambut dia. Kerana dia tahu bahawa perintah istiqamah tu senang diucap tapi susah nak dilaksanakan. Maka orang yang jujur dan istiqamah dalam perjalanan kita kepada Allah, hati mereka itu dipandang oleh Allah SWT. Istiqamah ni maknanya berkekalan, dan amal walaupun sedikit, kan? Jangan buat banyak, 3 bulan je buat banyak, lepas tu 3 tahun tinggal. Istiqamah ni bermakna kebaikan itu kita buat, kan, berkekalan, walaupun kadang-kadang tak banyak. Berbahagialah mereka, kata Rasulullah, aku telah menyiapkan balasan ketika bangkit dari kubur mereka. Bukan kata Rasulullah, ini kata Allah dalam musyaf suhuf Nabi Ibrahim. Berbahagialah mereka, orang yang macam tadi. Aku telah menyiapkan balasan ketika bangkit dari kubur mereka. Cahaya terbentang di hadapan mereka. Malaikat mengelilingi mereka sampai aku, yakni Allah, membawa mereka menuju ke keredaan rahmatku. Kata dalam musyaf Nabi Ibrahim. Kata Syekh lagi dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu berada di antara langit dan bumi. Bahkan sejak dunia diciptakan, Allah tidak pernah meliriknya. Yang sebelum ni lah. Pada hari kiamat, dunia berkata, wahai Tuhan, hari ini jadikanlah aku sebagai bahagian para hamba-Mu yang paling dekat kepadamu. Allah menjawab, diamlah. Sebab sewaktu di dunia, aku tidak meredaimu berada pada mereka. Namun pada hari ini, aku telah meredaimu berada pada mereka. Dalam hadis tentang Nabi Adam AS disebut bahawa ketika termakan buah terlarang, buah khuldi di syurga dulu,
Tiba-tiba perut Adam memulas ingin mengeluarkan sesuatu. Memang tidak ada makanan yang dilarang selain buah terlarang itu, kuldi di syurga. Dan dalam tafsir Sufi ada sebut bahawa pokok kuldi itu katanya pokok nafsu. Kan? Saya ada baca salah satu kitab, saya pun tak ingat kitab apa. Jangan hampiri pokok ini kan. Ya, maksud dia jangan hampiri pokok nafsu dalam diri kamu. Kalau kamu nak hampirinya, kamu akan binasa. Akan mendapat kemurkaan Allah. Jadi dilambangkan dalam itu bahawa pohon yang tak boleh itu, yang lain boleh lah. Pohon yang tak boleh itu adalah nafsu. Kerananya Adam dan Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang memakannya. Selesai memakan buah tersebut, Adam telah berkeliling dalam syurga. Lalu Allah memerintah seorang malaikat untuk menemuinya. Melalui malaikat Allah bertanya, apa yang kau inginkan? Nabi Adam menjawab, aku ingin mengeluarkan sesuatu dari perutku. Melalui malaikat itu Allah kembali bertanya, di manakah engkau akan mengeluarkan sesuatu itu? Apakah di tempat tidur, di atas katil, di sungai atau di bawah pepohon? Apakah engkau melihat bahawa tempat ini adalah tempat yang pantas untuk mengeluarkan sesuatu itu? Turunlah ke dunia. Turunlah ke dunia. Dikatakan bila Nabi Adam makan, kan? Masa nak berak. Tak pernah sebelum itu mengenal erti nak berak tu, kan? Itu yang turun kat dunia tu sebab hina, kan? Siti Hawa makan sebab kesalahan itu keluar haid. Katanya. Dalam hadis berikut Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan datang sejumlah kaum dengan membawa amal sebesar gunung Tihamah. Namun mereka dimasukkan ke neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka mengerjakan solat? Rasulullah menjawab, benar. Mereka mengerjakan solat dan berpuasa. Mereka mengambil sesaat saja di waktu malam. Namun jika ditawarkan sedikit dunia kepada mereka, mereka langsung memburunya. Macam kita. Sedikit saja ditawar dah. Bagi 200-300, pangkah. Saya baru baca tadi. Ada orang klaim, kan, pihak raya di Melaka tu dapat 200-300. Sikit tu, 2-3 ribu boleh tahan lagi, kan. Rasulullah SAW bersabda, waspadalah dengan dunia. Sebab dunia lebih menipu daripada Harut dan Marut. Nabi Isa AS pernah menyatakan, tidak akan pernah menyatu antara cinta dunia dan cinta akhirat dalam hati. Seperti tidak akan menyatu antara tauhid dengan syirik, kan. Ada syirik, tak ada tauhid. Ada tauhid, tak ada syirik. Dia tak boleh menyatu. Seperti tidak akan menyatu antara Allah dan iblis, kan. Nafsu maksud dia. Ada Allah dalam hati, iblis lahir. Ada iblis dalam hati, yakni melayan nafsu, Allah tak ada dalam hati kita. Tidak akan pernah menyatu antara cinta dunia dan cinta akhirat di dalam hati seorang mukmin secara bersamaan. Seperti halnya tidak akan pernah menyatu antara air dan api dalam satu wadah yang sama. Macam itu tadilah, tidak akan menyatu antara cahaya terang warik, cahaya dalam hati kita dengan kegelapan, kan. Kalau datang cahaya, gelap hilang. Kalau hilang cahaya, gelap muncul. Gelap tak ada pada hakikat. Yang ada dan tidak ada cahaya. Gelap ni, nampak gelap ni kerana tak ada cahaya. Bila ada cahaya, tak adalah gelap. Maka gelap tidak diukur dengan gelap. Gelap tidak diukur dengan gelap. Gelap diukur dengan ada dan tidak ada cahaya. Maksud dia apa? Maksud dia, syirik itu tak ada. Syirik itu tak ada. Ketika tidak diberi iman, tak ada syirik. Ada syirik, kan? Bila dapat iman, hilanglah syirik. Kerana yang dilambangkan dunia itu gelap. Kerana menghijab Allah. Gelap kerana terhijab. Itu nampak terang matahari, tapi gelap dari Tuhan. Menyaksi, melihat matahari, bulan, bintang dan segala ciptaan, tapi tidak pernah menyaksi kewujudan Allah dan tanda sifat-sifat Tuhan. Maka itu gelap. Walaupun terang di matahari, kan? Tapi hatinya gelap, terhijab oleh awan mendung yang menutupi cahaya dalam hati kita. Dunia ini adalah nur. Kerana setiap ciptaan Allah adalah lambang cahaya ketuhanan. Cahaya sifat maksud dia.
Tetapi ketika semua itu ditutupi oleh makhluk yang bernama dunia, tak ada Allah, kan? Maka hinanya dunia kerana hal tersebut. Dan itulah yang menyebabkan Allah tidak pandang dunia. Kerana majoriti manusia tertipu dengan dunia. Diriwayatkan pula bahawa malaikat Jibril berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana engkau menemukan dunia?" Beliau menjawab, "Dunia bagaikan sebuah rumah dengan dua pintu. Aku masuk melalui pintu yang satu dan keluar melalui pintu yang lain." Kemudian Jibril juga berkata kepada Nabi Isa AS, "Seandainya engkau membuat rumah." Nabi Isa menjawab, "Apakah cukup bagi kita pakaian usang bekas orang sebelum kita?" Suatu hari Rasulullah SAW menemui para sahabat lalu bersabda, "Apakah di antara kalian yang menginginkan agar Allah menghilangkan kebutaannya dan membuatnya melihat?" Rasulullah jumpa seorang sahabat lalu bersabda, "Adakah di antara kalian yang menginginkan agar Allah menghilangkan butanya dan membuatnya melihat?" Ingatlah, orang yang sangat mendambakan dan mengangan-angankan dunia, dibutakan Allah akan mata hati. Kita ni kalau kejar dunia berlebihan, Allah butakan mata hati kita. Sebab itu susah kita nak pandang amal-amal, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dekat dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita baca yang sebelum ni kan, dunia ini tidak tercela dengan dua perkara saja. Syekh katalah, Syekh Hamzah Al-Yamani kata, kalau ada perkara itu akan tidak menjadi dunia itu tercela baginya. Apa dia? Yang pertama ilmu. Terutama ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada ketuhanan. Tauhid lah. Terutamanya ilmu tauhid lah. Ilmu yang ketuhanan. Ilmu yang bawa hati untuk memandang ketuhanan. Ilmu doktor tu okey juga kan. Tapi kalau doktor tu mau dapat belajar doktor hingga mendapat menyaksi keagungan Allah, lagilah hebat. Tapi tak pernah nak bawa ke situ. Dunia-dunia kan. Berhenti, tutup. Kita belajar sains, tutup sifat Tuhan. Kan sains. Hingga kita rasa sains itu satu parameter. Sains adalah sains, agama adalah agama. Padahal sains itu adalah parameter ketuhanan. Tapi ustaz kita, cikgu kita tak pernah bawa pun kepada parameter ketuhanan dalam membentangkan ilmu sains. Itu menyebabkan ilmu itu tercela. Kerana menutupi Allah. Orang yang mendambang dan mengangankan dunia dibutakan oleh mata hatinya. Sebaliknya orang yang berzuhud, orang berzuhud ni apa? Berzuhud dalam tasawuf adalah hati yang tidak hati yang tidak berbekas dengan dunia. Hilang duit juta dengan RM10 super. Tak terbekas. Bagi orang kata hilang RM10 dengan hilang RM1 juta. Orang yang tak terbekas tu orang apa? Gila kan? Dah. Juta dengan duit RM10 tak terbekas. Bagi dia super je. RM10 dengan hilang sejuta super. Tak rasa terbekas di hati. Itu yang Allah dah kan, dah dunia membuat hatinya tidak, dunia ni apa pun berlaku tidak membekas sangat kan. Maknanya itu zuhud bagi orang sufi. Bagi orang syariat, kalau zuhud itu meninggalkan pakaian yang indah kan, makanan yang lazat, compang-camping, pakai pakaian yang kusuk masai kan. Itu bagi orang syariat. Beza dengan orang sufi. Orang sufi zuhud tu maknanya dunia tidak memberi bekas hati dia. Kan, dapat tak dapat, super. Macam Rabi tu ada biar kata, orang yang diberi musibah dengan orang yang diberi anugerah oleh Allah Ta'ala sama bahagia. Kita tak sama kan. Diberi emas dengan diberi batu tak serupa. Bagi orang yang sudah dia panggil tauhiduz zat, bagi batu dengan emas serupa. Kalau orang syariat dia kata, ini orang gila, beri batu bahagia, beri emas pun bahagia. Kalau martabat Ibn Arabi kata itu tauhiduz zat. Kalau tauhiduz sifat memang tak siapa lah. Emas, emas. Kan? Kalau batu, Allah, batu je, batu granat. Tetapi orang yang tauhiduz zat, dia tahu bahawa yang mencipta batu, yang mencipta emas itu Allah.
Seperti orang yang memandang kurniaan dari kekasihnya. Kan? Sapu tangan dengan kereta Porsche, sama-sama bahagia. Sebab dari kekasih yang dicintai. Kan? Tapi kalau tak punya cinta, tentu Porsche lah. Kerana dia mencintai kereta, kan? Bukannya pemberi kereta. Kerana pada makam hakikat, emas itu dicipta oleh Allah Ta'ala daripada asma' dan sifat Allah. Jadi batu dicipta oleh Allah Ta'ala dari apa? Dari sifat Allah juga, kan? Jadi makam sifat tu yang dipandang, bukannya emas dan batu. Kalau sifatullah, af'alullah itu membuat hati yang bahagia. Tapi sebab kita tak boleh, nur basirah kita tidak menembus pandang makna hakikat, simbol hakikat tu, menyebabkan emas pasti akan lebih bahagia jika dibandingkan dengan diberi batu. Tapi bagi orang makrifat, kedua-duanya dari zatullah, lambang cinta, kan? Bahawa setiap sesuatu itu dicipta oleh Allah dengan cinta, dengan kasih Allah. Rahmanur Rahim. Mana tadi? Suatu hari Rasulullah menemui para sahabat lantas bersabda, adakah di antara kalian menginginkan agar Allah menghilangkan kebutaannya dan membuatnya melihat? Ingatlah, orang yang sangat mendamba dan mengangan-angankan dunia dibutakan oleh Allah mata hatinya. Kita kalau cinta dunia akan buta mata hati. Sebaliknya orang yang berzuhud, orang yang tidak terkesan dengan dunia dan tidak mengangan-angankan dunia, dikurniai ilmu olehnya tanpa belajar. Itu ilmu laduni dia panggil. Orang sufi ni nak ilmu ni lah masuk tasawuf. Sebab ilmu ni saja yang boleh membuka, dia panggil mukasyafah. Mukasyafah ni nak Allah menyingkap hijab hati hingga kita dapat memahami keesaan ketauhidan Allah itu, kerajaan ketuhanan, segala sifat itu dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada hati, bukan dengan belajar. Kalau dengan belajar itu akal. Akal tu tidak akan duduk kat sini. Tidak akan menjadi amal. Kalau beramal pun kena riadah, kan? Aku dah belajar sabar, nak beramal sabar. Kadang susah nak dapat lah. Sebab sabar itu diberi oleh Allah Ta'ala dari sifat syabur dia untuk hati yang layak je. Kita belajar 1000 kitab, 1000 guru tentang sabar, belum tentu layak untuk menerima akhlak sabar. Kerana itu sifat Tuhan. Syabur. Namanya Syabur. Cuba tengok senarai nama asma' tu, kan. Ya Syabur. Ya Syabur bermakna maha sabar. Maha sabar. Dia memiliki sifat sabar. Dia boleh bagi sifat itu pada hamba dia. Dan tak semua orang layak walaupun mengajar dah 1000 masjid. Ya, kerana sabar itu adalah Allah anugerah kepada hambanya yang layak. Dan bila dia nak bagi sabar, dia menghentam dengan perkara yang tak sabar. Betul tak? Kita pun mengeluh, melompat. Yang kita minta hari-hari, tiba-tiba bila dia bagi, mengeluh. Itu orang yang tak sabar. Nak sabar tapi tak sabar. Maknanya tak layak menerima sabar. Bila kita minta masuk tarikat ni, Allah akan nak bagi makan, kan? Bila nak bagi makan, dia akan menguji. Kita kena kuatlah. Siapkan hati untuk layak untuk mendapat maqamat, dia panggil pemberian Tuhan. Kena faham bab-bab tu. Jangan masuk tarikat. Semalam kita cerita bab amal, kan? Jangan masuk tarikat nak jadi baik. Bukan Allah nak jadikan kita baik lah, yang dia bagi uji untuk layak diangkat martabat untuk dapat akhlak Allah, kan? Maka nak dapat akhlak Allah kena sabar. Dah. Kerana nama dia Syabur. Redha, tawakal, zuhud. Zuhud pun sifat yang Allah bagi. Tapi jangan salah faham dengan makna zuhud yang orang syariat faham lah. Buang pakaian jahit-jahit. Pakaian lusuh-lusuh, yang buruk-buruk, itu bukan. Orang tasawuf kalau terten macam Syekh Abu Hasan As-Sazili, seorang sufi, wali yang hebat, pakai baju, dia ahli perniagaan. Dia pakai baju yang comel. Kereta yang dia pakai, kuda yang duduk, ada kuda, kan? Kuda yang comel. Dan tapi dia tidak berbekas dengan dunia. Dunia bagi dia ada dan tak ada sama, kan? Mana tadi dia kata apa?
Sebaliknya orang yang berzuhud, orang yang tidak tersentuh hatinya dengan dunia dan tidak mengangan-angankan dunia akan dikunai ilmu oleh Allah SWT tanpa belajar. Mana laduni. Iaitu ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang mencari ilmu, kita kena cari ilmu kan, orang macam kita awam kena cari ilmu. Dulu kerana ilmu itu makanan akal yang sehat. Mencari ilmu dan beramal dengan ilmu itu. Jangan tak beramal. Kan? Mencari ilmu, dah tahu ilmu, amal lah. Dan Allah akan uji dengan ilmu. Bila kita datangi Allah dengan ilmu, Allah akan uji dengan ilmu itu. Mana amalmu? Kan? Hati-hati. Banyak orang yang berilmu jatuh juga. Nanti bila dia uji, dia jatuh. Dia bukan tak tahu. Tahu. Kebanyakan buat dosa kat dunia ni. Kebanyakan yang tahu itu dosa kan. Tetapi buat juga. Kenapa? Kerana dia dah tahu berbuat dosa itu pandangan Allah jauh. Tetapi ketika dia diuji dengan ilmu yang dia tahu itu, dia gagal. Jadi kena ada amal kan. Yang kita kata tadi, mulianya di dunia ini, kata Syekh, dengan ilmu dan amal. Maka kalau kita sibuk dengan ilmu dan beramal dengan ilmu itu, belajar ambil zikir, belajar buat dengan amal lah zikir. Jangan ambil zikir dengan 1000 guru tapi tak amal kan. Tak pergi baiat dengan 1000 guru, 1000 wali. Ada Syekh Abdul Wahab Syarani sebut dulu, ada murid berbaiat dengan 1000 wali tapi simpan saja. Tak berguna kerana kamu tidak memanggil hujan. Hujan apa? Nak tumbuhkan pohon tauhid. Guru hanya menanam, kamu tak tumbuhkan seruan untuk datang hujan kan. Zikir lah maksud dia, zikir untuk menurunkan rahmat nur warid. Supaya kemudian benih yang ditanam di dada kamu itu, di hati kamu itu tumbuh kan, menjadi pohon dan berbuah manis. Ya, ini pohon tauhid. Berbuah boleh bagilah benih tu kat orang lain. Kalau tak berbuah nak bagi apa? Tengok jelah daun. Ketahuilah sepeninggalanku akan ada suatu kaum, kata Nabi, yang mereka tidak memperolehi kekuasaan kecuali harus membunuh dan memaksa pihak lain kan. Maknanya sudah Nabi tak ada, orang nak dapat kuasa, bunuh orang, fitnah orang, masuk dalam penjara orang kan. Dan memaksa pihak yang lain. Tidaklah mereka memperolehi kekayaan kecuali harus berbangga diri dan kikir. Kedekut pula tu kan, simpan bilion dalam ni. Tidaklah mereka mencintai dunia kecuali harus mengikuti hawa nafsu. Siapa saja di antara kalian yang mengetahui semua ini, maka dia akan bersabar atas kefakiran dan menikmati kecukupan yang ada. Bersabar atas orang yang membencinya, banyak orang benci. Kita kalau nak jalan tapi Tuhan ni, orang akan banyak benci. Dan menikmati kecintaan Allah. Kita tak perlu manusia, kita perlu Allah. Bersabar atas segala kehinaan dan menikmati kemuliaan. Kemuliaan di sisi Tuhan, kehinaan di sisi makhluk. Tidaklah dia menginginkan semua itu kerana Allah, kecuali dia akan memberikan pahala sebanyak 50 pahala orang-orang yang soleh. Dia, yakni Allah, kecuali Allah akan memberikan pahala sebanyak 50 pahala orang-orang yang soleh. Sikit lagi. Suatu hari di tengah kilatan petir yang bertubi-tubi, Nabi Isa AS terpaksa basah kuyup dalam hujan. Nabi Isa lalu mencari tempat berlindung. Dari kejauhan terlihat sebuah gubuk, sebuah tempat lah nak berteduh. Nabi Isa kemudian segera menghampirinya. Namun ternyata di dalamnya ada seorang wanita sedang berteduh. Akhirnya Nabi Isa AS tidak jadi masuk ke dalam gubuk itu, tempat teduh tadi. Terfikirlah di sebuah gua di gunung. Beliau langsung bergegas ke gua tersebut. Namun di gua itu pun ada seekor singa. Akhirnya Nabi Isa mengangkat kedua tangannya dan munajat kepada Allah. Wahai Tuhanku, segala sesuatu memiliki tempat perlindungan. Namun engkau tidak memberiku tempat perlindungan. Kemudian Allah menurunkan wahyu, tempat perlindunganmu adalah pangkuan rahmatku. Rahmat Allah maksudnya. Pada hari kiamat, aku akan meningkahkanmu dengan 100 bidadari yang telah aku cipta langsung dengan tanganku. Aku akan menyajikan makanan dan singgah sanamu selama 4000 tahun. Yang satu harinya bersamaan umur dunia. Aku juga akan memerintah seorang penyeru, di manakah orang-orang zuhud terhadap dunia. Dan datangilah penghulu orang-orang zuhud, yakni Nabi Isa Ibnu Maryam. Kan Nabi Isa kan dia pakai
Kan dia tidak mencintai dunia, kan. Dia pakai pun relax je. Kan. Nabi Isa alaihissalam menjawab, celakalah pemilik dunia yang meninggal dan meninggalkan dunia. Celakalah pemilik harta yang melindungi dunia dan diagungkan oleh dunia. Celakalah orang-orang yang terpedaya oleh dunia. Bagaimana mereka didekati oleh sesuatu yang mereka benci. Bagaimana pula mereka meninggalkan sesuatu yang mereka cintai. Apa yang dijanjikan kepada mereka pasti datang. Celakalah orang-orang yang menjadikan perhatiannya pada dunia dan semua amalnya adalah kesalahan. Kesalahan maknanya tak ikut apa yang dicintai oleh Allah. Kan? Kita ni suka cari benda yang Allah tak berapa suka, kan? Allah suka tu tak nak cari pula. Sebab itu nafsu. Bagaimana esok dia menyikap dosa-dosanya. Maknanya di akhirat nanti bagaimana. Diriwayatkan pula bahawa Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Apa gunanya untukmu berada di rumah orang-orang zalim? Sejatinya rumah itu bukanlah rumah untukmu. Keluarlah darinya, tinggalkanlah dengan akal sehatmu. Sesungguhnya rumah yang paling buruk adalah rumah orang-orang yang zalim. Kecuali orang yang di dalamnya ada yang selalu berbuat baik. Kita ni, apa nasihat di sini? Kita ni kalau nak berkawan, jangan cari orang yang lara, kan? Orang yang tak bawa kita kepada Allah. Kan? Kalau kawan-kawan gitu, jangan jadi kawan baik di mereka. Kerana kita akan terpesona dengan mereka. Itu orang-orang yang menzalimi diri maknanya. Wahai Musa, Nabi Musa lah, rumah yang dipakai beramal baik itu adalah rumah yang paling baik. Maknanya hati kita ni, rumah yang dimaksud tu hati, kan. Kalau beramal baik, jadi rumah yang paling baik lah. Jadi kita ni kalau nak berkawan, cari orang yang baik-baik. Kalau nak jadi baik. Kalau nak jadi setan, carilah setan. Maknanya kata Nabi SAW, akhlak kita itu dilihat pada kawan kita, kan? Jadi kalau kita jahat sekalipun, kalau kita nak jadi baik, hampiri orang yang baik-baik. Sesungguhnya akulah, yakni Allah, yang mengawasi orang zalim dan menolong orang-orang yang dizalimi. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kutakuti adalah keberkahan bumi yang dikeluarkan oleh Allah kepada kalian. Seseorang bertanya kepada beliau, apa keberkahan bumi itu? Beliau menjawab, kembang dunia. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyibukkan hati untuk mengingati dunia. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahawa mengingat saja sudah tidak boleh, apalagi memilikinya, kan? Jadi kita jangan terpesona dengan dunia ni hingga meninggalkan Allah, kan? Meninggalkan majlis ilmu dan amal yang baik untuk dekat dengan Tuhan. Dunia ini menipu, kan? Tapi kalau dunia itu dapat disingkapkan hijab dia, maka itu semua adalah tanda-tanda jalan-jalan untuk ma'rifatullah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Maknanya kalau menjadikan hal tersebut, mulialah dunia itu. Sebab semua jalan. Kita tak akan dapat akhirat tanpa dunia, kan? Tapi malangnya dunia itu menghijab kita daripada akhirat. Selanjutnya Nabi Isa AS bersabda, siapa yang membangun sebuah rumah di atas gelombang laut, waspadalah kalian. Jangan pernah menjadikan dunia sebagai tempat tinggal kalian. Kemudian pernah ada seorang yang meminta nasihat kepada Nabi Isa AS. Ajarkanlah kepada kami satu amal yang mengundang cinta Allah kepada kami. Nabi Isa AS menjawab, bencilah dunia, nescaya Allah akan cinta kepada kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis serta meninggalkan dunia. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wahai pencari dunia, berbuat baiklah. Maksudnya banyakkan kebajikan, kan? Perkara yang dapat melahirkan kebaikan dan juga kebajikan kepada umat. Bahkan jika kalian meninggalkan dunia, artinya kamu telah berbuat lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sepeninggalanku dunia akan datang memakan iman kalian. Dunia akan datang memakan iman kalian. Kerana itu orang bekerja dunia sanggup buat apa saja, kan? Seperti halnya api memakan kayu bakar. Diriwayatkan pula suatu ketika Nabi Isa AS bertemu dengan seorang lelaki yang sedang menangis. Nabi Isa bertanya, ya Tuhanku, hamba-Mu sedang menangis kerana takut kepadamu.
Maka Allah SWT berfirman, wahai putera Imran, sekalipun otaknya terjatuh seiring dengan jatuhnya air mata kedua matanya, aku tidak akan mengampuninya sebab dia seorang pecinta dunia. Allah tak pandang. Itulah sejumlah hadis yang telah kami sampaikan tentang tercelanya terhadap dunia. Cukup untuk malam ni. Sebab ini kalau mula-mula kalau kita baca dulu bagaimana Syekh Yahya Ibnu Abdul Yamani memberi dalil Al-Quran tentang tercelanya dunia. Kemudian yang kedua, Syekh memberi hadis-hadis. Yang kita baca ni masih hadis tentang banyak lagi hadis. Tapi antara hadis yang disampaikan mengenai tercelanya dunia. Ada yang ketiga, kita akan sambung bagaimana para sahabat, kan, orang-orang soleh berpesan tentang tercelanya dunia. Kita akan sambung kemudian insya-Allah. Itu kita kena letak dalam hati kita bahawa dunia ini adalah untuk mencari keperluan untuk dekat dengan Allah. Orang yang nak dekat Allah perlu duduk di dunia. Dan kita masih duduk di dunia. Betul? Masih duduk di dunia, tak kembali lagi. Berapa banyak kawan kita, macam kawan saya sendiri pun dah ramai kembali ke rahmatullah, dalam rahmat Allah mudah-mudahan, kan. Kita ini masih di dunia, masih ada peruntukan untuk ubudiyah dan menjadi kehambaan. Maka tanamkan semangat kita supaya kita tidak tertipu di dunia dan menjadikan setiap saat kita itu, setiap minggu itu ada bahagian untuk kita mendampingi Allah dengan ilmu dan amal yang baik, kan, yang bermanfaat, terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan yang membawa untuk hati kita menyambung kepada Tuhan, kan. Dan beramallah amal-amal yang dapat membawa kepada nilai-nilai baik yang diredai oleh Allah SWT. Kerana dengan ilmu dan amal tadi menjadikan dunia ini mulia, kan, bukan tercela di sisi Allah SWT. Allahu a'lam. Cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat iktibar nasihat-nasihat yang baik untuk kita beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita atas kelalaian kita dan menjadikan kita sentiasa dibimbing ke jalan mustaqim, jalan-jalan orang yang redai oleh Allah Ta'ala, jalan-jalan orang yang tidak terkesan dengan dunia, jalan-jalan orang yang tidak menjadikan dunia ini sebagai hijab untuk menutupi Allah, malah menjadikan dunia ini sebagai jalan ma'rifatullah, jalan untuk memahami akan kerajaan ketuhanan dan keesaannya, jalan untuk kita menyaksi akan hak-hak ketuhanan hingga fana dan baqa bersama dengan hak-hak Tuhan. Allahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil husrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan penuh sabar. Allah wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.